Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, baiklah pelajar, boleh rujuk buku teks muka surat 13 di mana pada hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membanding beza elemen dan juga prinsip reka bentuk, di mana seperti yang kamu telah belajar, terdapat 7 elemen reka bentuk dan 7 prinsip reka bentuk yang telah kamu pelajari. Okey, baiklah. Okey, sekarang saya minta kamu perhatikan logo di bawah ni. Okey, di mana logo ini ada dalam buku teks muka surat 13 tersebut. Okey, sama logo dia, saya ambil. Okay, kemudian dalam muka surat 13 juga ada diberikan contoh borang analisis bagi elemen dan juga prinsip reka bentuk, di mana pada hari ini kita akan membuat analisis, membuat membanding beza elemen dan juga prinsip reka bentuk bagi logo yang saya tunjukkan ini. Okey, kita mulakan. Nama produk. Nama produk dia ialah ini saya namakan sebagai logo lah, ikut gambar. Jadi kita tulis kat sini ialah logo. Kita akan mulakan dengan elemen dahulu, di mana elemen yang pertama ialah garisan. Okey, garisan. Cuba lihat logo ini, ada tak elemen garisan di sini? Ada, di mana elemen garisan terdapat pada inilah, pada simbol orang ni. Ini sebenarnya ialah elemen garisan. Ini sebenarnya ialah elemen garisan. Kalau tak ada garisan, maka tak adalah gambar-gambar orang ni semua. Okey. Jadi dekat sini elemen garisan jika ada, kita tandakan ada. Okey, bahagian dia ada dekat mana tadi? Dekat orang kan? Jadi dekat sini garisan kita tulis ada pada logo berbentuk orang lah. Okey, inilah cara bagaimana untuk kita menerangkan bagaimana yang ada. Okey, elemen yang kedua ialah rupa. Okey, rupa. Rupa ni dia bersifat 2D, 2 dimensi. Okay, contoh saya tulis kat sini. Okay, di mana rupa, contoh rupa ialah ini dia. Okay, di mana ini ialah bentuk segi empat. Okay, di mana bentuk segi empat ni kita nampak satu pandangan saja, pandangan ni saja. Okay, ini dinamakan sebagai rupa. Dia bentuk 2D. Okay, jadi sekarang cuba lihat dekat dalam logo ni, ada tak elemen rupa? Ada. Kalau kita lihat elemen rupa tu ada pada orang ni lah, sebab kita nampak dia satu permukaan sahaja. Jadi kat sini rupa tu ada, di mana rupa itu ada pada orang lah. Ada pada logo orang. Okey. Ataupun kalau kita tak gunakan logo, kita gunakan pada rupa. Rupa orang. Inilah rupa. Okey, ni ialah rupa contoh. Okey, baiklah. Elemen yang ketiga ialah bentuk. Okey, bentuk dia bersifat 3D ataupun 3 dimensi. Okey, contohnya di sini. Okey, di mana? Okey, kalau rupa tadi kita buat segi empat tepat begini. Tapi untuk menjadikan dia bentuk, okey, kita jadikan dia seperti ini. Contoh. Okey, apa ni? Ni ialah cuboid. Okey, di mana bentuk mestilah bersifat 3 dimensi, di mana kita boleh nampak pandangan hadapan. Okey, kita boleh nampak sisi, tepi dan juga kita boleh nampak atas. Itu ialah bentuk. Okay, jadi cuba perhatikan logo ini. Ada tak bentuk di sini? Okay, tak ada kerana bentuk 3D. Yang ada kat sini cuma 2D sahaja. Jadi bentuk tak ada, kita tanda pangkah. Okay, seterusnya ialah tekstur. Tekstur bermaksud kalau kita pegang apa kita rasa. Contohnya lembut atau keras. Lagi apa lagi? Kasar, licin. Sebagai contoh, kamu boleh pegang kat dahi kamu ni, kamu rasa
Apa rasa dahi kamu ni? Ada yang kalau dia banyak jerawat, dia rasa kasar. Kalau tak ada jerawat, dia rasa licin. Itu contoh tekstur. Jadi cuba kita lihat dekat logo ni, ada tak elemen tekstur di sini? Okey, jawapannya tak ada. Kerana kita tak boleh pegang lah sebenarnya. Okey. Okey, seterusnya. Elemen seterusnya ialah saiz. Okey, saiz merujuk kepada berapa besar produk ataupun objek tersebut. Okey, di mana kat logo ini ada tak dinyatakan saiz berapa besar logo ini? Okey, jawapannya tak ada. Kerana kita tak tahu berapa besar. Kita tak tahu kerana kita tak tahu berapa lebar logo ni, dan kita juga tak tahu berapa tinggi logo ni. Kita tak tahu. Kalau dia ada beritahu kat sini, maka adalah saiz. Kalau dia tak beritahu, so kita tak tahu, so tak ada elemen saiz di sini. Okey, seterusnya ialah elemen warna. Okey, cuba lihat. Ada tak warna? Ada. Ini warna biru, ni warna merah, warna hijau, warna kuning. Jadi ada elemen warna di sini. Jadi elemen warna itu dia ada pada mana? Ada pada rupa orang ni lah. Ni kat sini ada warna. Ada pada rupa orang. Okey, itu dia. Okey, elemen seterusnya ialah ruang. Okey, ruang bermaksud kawasan kosong yang ada pada bentuk. Sebagai contoh. Okey, ini saya tunjukkan. Ini ialah kotak pensel. Okey, di dalam ni ialah ruang. Ruang untuk meletak alat tulis. Itu ialah contoh ruang. Jadi sekarang cuba kita lihat dekat dalam logo ini, ada tak ruang di sini? Ada. Ruang tu ada di sini. Di mana bahagian ruang tengah ni dibiarkan kosong untuk menjadikan logo itu lebih menarik. Okey, nampaklah bentuk logo tu begitu. Okey. Jadi kat sini ruang ada. Di mana ruang itu ada pada ruangan tengah logo. Okey. Ada ruang dekat dalam logo itu. Okey, baiklah. Kita dah selesai membuat analisis bagi prinsip. Okey, seterusnya membuat analisis bagi elemen. Okey, seterusnya kita akan membuat analisis bagi prinsip. Di mana prinsip yang pertama ialah keseimbangan. Okay, di mana keseimbangan dia terbagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama keseimbangan simetri dan yang kedua keseimbangan asimetri. Okay, contohnya kat sini lah, dalam buku teks pun ada. Okey, saya tunjukkan. Ini ialah contoh keseimbangan. Okey, keseimbangan simetri bermaksud bila kita bahagi dua, kedua-dua ni sama. Keseimbangan asimetri bermaksud bila kita bagi dua, dia punya pembahagian tu tak sama. Itu bermaksud keseimbangan. Okey, baiklah, kita pergi kepada logo ini. Okey, katakan sekarang saya buat dua garisan begini. Kita nak tahu keseimbangan ke tak, kita buat dua garisan. Okey, ada tak unsur keseimbangan kat sini? Ada. Unsur keseimbangan tu ada, di mana ini ialah keseimbangan simetri. Maksudnya sama, sini warna hijau, sini warna hijau. Okey, ada, ni ada orang, ni pun ada orang. Jadi kat sini kita tikkan keseimbangan tu ada, di mana dekat sini dia ada keseimbangan simetri. Okey. Okey, prinsip yang kedua ialah pengulangan. Pengulangan maksudnya dia ulang. Okey, pengulangan. Okey, ada tak prinsip pengulangan di sini kat logo ni? Okey, jawapan dia ada. Di mana ada dua pengulangan yang kita boleh lihat dekat sini. Pengulangan yang pertama ialah pengulangan rupa. Rupa orang ni dia ulang sama. Okey. Okey, pengulangan rupa. Okey, dan pengulangan yang kedua yang ada kat sini ialah pengulangan warna. Okey, ini warna merah. Dekat sini pun dia guna juga warna merah sama. Okey, ini pun dia guna juga warna merah.
sama. Jadi kat sini kita boleh tulis pengulangan warna. Okay, jadi kat dalam borang ni kita boleh tandalah tik. Ada, iaitu kita ada pengulangan apa tadi? Pilih satu saja. Katakan saya ambil pengulangan warna. Itu ialah pengulangan. Okay, prinsip yang ketiga ialah kontras. Kontras maksudnya beza. Okay, apa yang lainnya? Sebagai contoh, beza kurus lawannya gemuk, nipis lawannya tebal, besar lawannya kecil. Itu ialah beza. Okay, untuk kontras ni kita boleh ambil perbezaan dari segi elemen yang ada. Di mana kat sini kita ada elemen garisan, kita ada elemen rupa, kita ada elemen warna dan juga kita ada elemen ruang. Jadi cuba kita lihat kat sini apakah kontras yang ada pada logo ini. Apa beza yang ada? Di mana kita ada beza dari segi apa dia? Beza dari segi warna. Kontras dari segi warna. Ini warna biru, ini warna hijau, ini warna kuning. Jadi jawapan dia ialah kontras warna. Jadi kita isi kat borang ni, kontras tu ada, iaitu kontras warna. Okey, seterusnya ialah kepelbagaian. Okey, kepelbagaian ni boleh melibatkan pelbagai lah ikut elemen. Kita boleh gunakan elemen yang ada kat sini. Okey, cuba kita lihat, ada tak kepelbagaian? Ada tak kepelbagaian? Maksudnya apa benda pelbagai yang banyak yang pelbagai kat dalam ni? Okey, kita ada kat sini, kita ada kepelbagaian apa ni? Pelbagaian warna. Kita ada kepelbagaian warna. Jadi kat sini kita tik dan kita tulis kepelbagaian warna. Okey. Prinsip yang kelima ialah kesatuan. Kesatuan ni maksudnya dia gabung. Dia gabung semua elemen, dia gabung semua prinsip. Kat situ kesatuan. Okey. Kita fokus pada elemen. Apakah kesatuan yang ada dekat sini? Kita ada kesatuan apa? Kita ada kesatuan. Ni orang ni kan. Dia gabungkan kan. Jadilah logo dia begini kan. Kita ada kesatuan rupa. Dia gabungkan. Okey. Dekat sini juga kita boleh tulis dia ada kesatuan warna kan. Merah. Ni pun boleh tulis. Itu pun satu kesatuan je. Kesatuan warna. Jadi dekat dalam orang ni kita tik ada kesatuan, iaitu kesatuan rupa lah. Ni kan. Dia susun jadi macam ni. Jadilah kesatuan kat situ. Okey. Prinsip yang keenam ialah keringkasan. Keringkasan ni bermaksud kalau kita lihat benda tu simple, ringkas, senang. Dia tak susah. Okey, keringkasan tu ringkas maksudnya. Cuba lihat logo ni. Ada tak prinsip keringkasan? Adalah. Keringkasan tu ada. Okey, pada logo ni lah. Pada bentuk, pada susunan. Itu ialah maksud keringkasan. Okey. Jadi kita tanda kat sini adanya keringkasan, iaitu keringkasan dari segi apa? Rupa pun boleh. Di mana dia gunakan semua rupa yang sama. Dia tak gunakan rupa banyak-banyak. Jadi kita boleh tulis kat sini keringkasan rupa. Tak ada masalah. Untuk prinsip ni, keterangan prinsip kita boleh kaitkan dengan elemen yang kita ada. Okay, dan juga yang terakhir, prinsip yang terakhir ialah harmoni. Okay, harmoni bermaksud bila kita lihat, dia boleh menimbulkan emosi ketenangan. Kita boleh menjadi tenang, kita boleh menjadi relax. Kan? Itu dia. Jadi sekarang cuba lihat kat dalam logo ni, ada tak prinsip apa tadi? Prinsip harmoni. Okay, ada tak prinsip harmoni?
Dan juga prinsip harmoni juga kita selalu kaitkan dengan warna. Penggunaan warna lembut kan. Itu maksudnya menimbulkan unsur harmoni. Jadi kat sini harmoni tu ada kita lihat harmoni tu ada. Okey, adanya dekat mana? Harmoni tu ada pada penggunaan warna yang digunakan. Di mana kebanyakan warna yang digunakan ini ialah warna yang gelap. Jadi dia menimbulkan prinsip harmoni. Okey. Jadi kat sini kita tulis harmoni tu ada, iaitu harmoni dari segi warna yang tidak terang. Okey. Jadi itu ialah bagaimana untuk kita membuat analisis ataupun membanding beza antara elemen dan juga prinsip reka bentuk berdasarkan lakaran ataupun produk yang diberi. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi guys. Bye.